Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua para pelajar kelas PK Afdal. Pada hari ini, setelah kita bercuti hampir 9 hari lamanya, kita akan kembali bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 3. Cikgu harap kamu semua telah bersedia. Unit yang akan kita pelajari pada hari ini adalah unit yang ke-6, kitar semula. Tajuk kita pada hari ini adalah produk kitar semula plastik dan penghasilan produk kitar semula daripada plastik. Baik, untuk tajuk PDPR kita pada hari ini ada dua. Yang pertamanya adalah produk kitar semula plastik dan penghasilan produk kitar semula daripada plastik. Standard kandungan 6.1 kitar semula bahan buangan iaitu bahan plastik. Standard pembelajaran 6.1.2 memerihalkan mengenai produk kitar semula bahan daripada plastik. 6.1.3 menghasilkan produk kitar semula daripada plastik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, kamu semua akan dapat menyatakan 4 produk atau bahan yang dapat dihasilkan melalui aktiviti kitar semula bahan plastik. Yang keduanya, kamu dapat menjelaskan 4 langkah yang berlaku sewaktu proses kitar semula bahan plastik bagi menghasilkan produk kitar semula plastik yang baru. Baik. Jadi, kita akan mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah kita sekarang. Produk kitar semula plastik. Setiap bahan plastik yang telah kita gunakan seperti botol minuman, botol bahan pencuci lantai, cawan plastik, gelas plastik, itu semua boleh dikitar semula bagi menghasilkan produk plastik yang baru. Jadi selepas digunakan, kamu boleh simpan dan kemudian kamu hantar ke pusat kitar semula supaya ia boleh diproses bagi menghasilkan produk plastik yang baru. Namun demikian, kalau sekiranya kita kreatif, kita boleh menghasilkan beberapa produk yang tersendiri daripada kreativiti kita sendiri. Selain daripada ia dikitar semula di kilang, kita juga boleh menghasilkan produk baru daripada bahan plastik itu sendiri. Sekarang cikgu akan tunjukkan contoh-contoh produk yang boleh dihasilkan melalui aktiviti kitar semula bahan plastik. Yang pertamanya adalah pakaian. Pakaian itu bermaksud baju, seluar atau apa sahaja yang kita pakai pada bahagian tubuh badan kita. Bahan plastik yang kita hantar ke pusat kitar semula itu akan dikitar semula di kilang untuk dijadikan benang. Dan daripada benang itu ia akan dijahit dan kemudian menghasilkan pakaian seperti baju dan juga seluar. Yang keduanya, kalau sekiranya kita kreatif, kita boleh menghasilkan kraft tangan. Cikgu tunjukkan kepada kamu sejenis bakul yang diperbuat daripada tali yang diperbuat daripada plastik. Cantik bukan? Berwarna-warni. Ianya boleh digunakan untuk mengisi barang-barang keperluan kita di rumah. Baik, yang seterusnya, bahan buangan plastik, kalau sekiranya kita dapat hasilkan semula barangan-barangan yang baru, maka kita boleh menghasilkan perabot. Cuba kamu lihat di bawah itu ada satu contoh di mana terdapat 2 buah kerusi yang diperbuat daripada botol plastik. Botol plastik dilekatkan bersama untuk menjadikan ia perabot seperti kerusi. Yang seterusnya, botol plastik juga boleh dijadikan arca.
Apakah yang dimaksudkan dengan arca? Arca ini adalah satu binaan seperti tugu yang diperbuat daripada berbagai-bagai jenis bahan. Sebagai contohnya, di dalam gambar tersebut terdapat arca berbentuk binatang apakah itu? Ya, binatang itu ialah gajah. Jadi ianya diperbuat daripada botol plastik yang dibentuk menyerupai haiwan gajah. Ya, cantik bukan? Jadi botol-botol ini tidak dibuang, sebaliknya ia diproses untuk menghasilkan arca dan juga perabot. Faham? Cikgu harap kamu memahami dengan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Sekarang kita akan masuk pula ke penghasilan produk kitar semula plastik. Di sini, cikgu akan menerangkan kepada kamu bagaimanakah proses kitar semula bahan buangan plastik di kilang sebelum ia menghasilkan produk-produk plastik yang baru. Barangan plastik yang dihantar ke pusat kitar semula akan melalui beberapa kitaran proses sebelum ia dapat menjadi suatu produk plastik yang baru. Bahan buangan plastik ini akan dihantar ke kilang untuk dikitar semula seperti carta yang ditunjukkan ini. Kamu boleh melihat carta yang cikgu sediakan dalam slide ini. Terdapat 4 proses yang perlu dilalui oleh produk plastik berkenaan sebelum ia dapat menjadi produk plastik yang baharu. Cikgu akan terangkan kitaran-kitaran proses ini pada slide yang seterusnya. Sekarang cikgu akan terangkan 4 kitaran proses yang perlu dilalui oleh bahan plastik selepas ia dikitar semula. Yang pertamanya, botol plastik dikumpul dari tong kitar semula. Kamu masih ingat warna apakah tong sampah yang digunakan bagi kita membuang botol-botol plastik? Ya, warnanya adalah berwarna jingga. Selepas botol-botol ini dikumpulkan di dalam tong sampah berkenaan, ianya akan dihantar ke pusat kitar semula. Kemudian, untuk langkah yang kedua, setelah diasingkan, bahan buangan plastik dibungkus dan dibawa ke kilang. Lori akan membawa bahan-bahan buangan yang diperbuat daripada plastik ini ke kilang kitar semula. Langkah yang ketiga, bahan buangan plastik itu setelah sampai di kilang akan dikisar sehingga hancur. Ianya akan diasingkan mengikut warna-warnanya. Kalau sekiranya bahan plastik itu berwarna biru, maka ia akan dihancurkan bersama-sama dengan bahan-bahan plastik yang warnanya sama sahaja, iaitu warna biru. Kalau kuning, kuninglah. Kalau merah, merah. Cuba kamu lihat di dalam gambar berkenaan, mesin yang digunakan untuk mengisar plastik sehingga hancur menjadi butiran-butiran kecil. Terdapat berbagai-bagai warna ya. Ada warna merah, hijau, jingga, biru dan juga kuning. Langkah yang keempat, serbuk plastik dijual kepada kilang-kilang untuk menghasilkan produk plastik yang baru. Kebanyakan kilang-kilang ini ialah kilang-kilang yang menghasilkan produk plastik seperti botol dan sebagainya. Setelah diproses di kilang untuk menghasilkan bahan plastik yang baru, maka terhasillah produk-produk plastik yang kita gunakan setiap hari dalam kehidupan kita. Di sini cikgu tunjukkan kepada kamu contoh-contoh bahan-bahan plastik ataupun produk-produk yang diperbuat daripada plastik. Kebanyakan daripada produk-produk ini ianya diperbuat daripada plastik yang dikitar semula. Langkah untuk mengitar semula plastik ini berupaya untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan memperindahkan persekitaran bumi kita. Sekarang kita masuk ke ruang aktiviti.
Ada satu aktiviti yang cikgu harap kamu boleh lakukannya bersama-sama dengan keluarga kamu di rumah, iaitu projek pasu bunga tergantung. Aktiviti ini sangat mudah dan ia menggunakan bahan-bahan yang terbuang dan ada di persekitaran kita. Baik, aktivitinya adalah aktiviti pasu bunga tergantung. Tujuannya membuat pasu bunga daripada botol plastik terbuang. Peralatan yang akan kita gunakan adalah gunting, pita pelekat, berus lukisan, cat akrilik, tali dan juga botol plastik. Kamu boleh melihat pada langkah-langkah yang telah cikgu sediakan ini. Boleh buat di rumah, tak kira masa. Cikgu tidak akan meminta kamu membuatnya dengan segera. Terpulang kepada waktu lapang kamu. Hasilnya sangat menarik. Kamu boleh menanam pelbagai-bagai jenis tumbuhan di dalam pasu yang diperbuat daripada botol plastik terbuang itu. Sekarang kita telah sampai ke penghujung sesi pengajaran dan pembelajaran kita. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada sesi pengajaran akan datang. Cikgu mengingatkan kamu berhati-hatilah ketika melakukan aktiviti, terutama ketika menggunakan alatan yang tajam seperti gunting dan sebagainya. Minta bantuan ahli keluarga sekiranya kamu tidak yakin untuk menggunakan peralatan yang tajam. Jaga diri dengan sebaiknya, elakkan keluar daripada rumah. Dan pastikan kamu menggunakan pelitup muka jika perlu, sekiranya kamu keluar dari rumah. Sekian, terima kasih. Cikgu harap kamu semua dapat menyiapkan aktiviti yang telah cikgu sediakan. Bye-bye.